pembezaan sekali dulu. Buat pembezaan. Jadi 3x tolak 5 tutup kurungan 4. Yang ni sebelum ni kita dah belajar cara untuk buat pembezaan dia. 4 bawa ke depan, salin yang dalam kurungan, kuasa kurungan tadi tu tolak dengan 1. Jadi dia akan jadi 3. And then buat pembezaan untuk yang dalam ni. Jadi kat sini buat pembezaan untuk 3x ni. Jadi dia akan jadi 3. Okay, jadi ini kita punya selesaikan 12 3x tolak 5 kuasa 3. And then dx dt kita adalah 2 tadi. Dx dt kita adalah 2. Okay, lepas tu dia bagi tahu x sama dengan 4/3 dekat sini. X sama dengan 4/3. Jadi 4/3 ni dekat mana kita nak guna adalah dekat dalam ni, kan? Dekat dalam dy dx ni. Pada color lain pula Jadi warna tadi, warna biru, pada x sama dengan 4/3, dy dx kita adalah sama dengan 12 3 darab 4/3 tolak 5 kuasa 3. Okay, selesaikan yang dalam ni dulu. Jadi kita ada 3 boleh potong dengan 3. 4 tolak 5 kita akan dapat negatif 1. Jadi cikgu sambung kat tepi ni. Dy dx kita sekarang ni adalah 12. 4 tolak 5 dapat negatif 1 kuasa 3. Jadi kita akan dapat nilai dia adalah negatif 12. Dy dx kita adalah negatif 12. Sekarang ni dia nak kadar perubahan. Okey, kadar perubahan. Okey, baca betul-betul. Kadar perubahan y. Kadar perubahan y kita akan dapat dia dengan cara dy dt. Jadi dy dt, macam mana nak dapat dy dt? Dy dx kena darab dengan dx dt. Jadi kita dah ada dy dx. Dy dx kita adalah negatif 12. Darab dengan dx dt. Dx dt kita 2. Jadi jawapan dia negatif 12. Darab dengan 2. Kita akan dapat jawapan dia negatif 24 unit per saat. Kan, negatif 24. Ataupun kalau nak tulis dia punya unit boleh. Unit per saat. So, ini jawapan dia. Okey, boleh faham? Untuk soalan 15. Kalau ada soalan boleh beritahu dekat chat tu. Kan? Boleh beritahu dekat chat. Jadi boleh senang cikgu tolong jawabkan kalau ada soalan. Jadi ini soalan untuk menjawab soalan jenis kadar perubahan y. Ini adalah jalan kira untuk soalan yang menanyakan kadar perubahan. Okey, jadi pelajar boleh salin dulu. Kan, kalau nak senang, screenshot je lah kan. Screenshot senang sikit. Okey, jadi itu 15A. Kat sini ada 15B dengan 15C. Jadi kat situ cikgu bagi pelajar boleh buat lah. Boleh try jawab sendiri. Kan 15B dengan 15C, try jawab sendiri. Kalau ada soalan boleh tanya. Right, so kita sambung soalan nombor 16. Jadi soalan nombor 16 ni lebih kurang dengan soalan 15. Cumanya dia agak, orang kata, ada rumit sikit. Ada kerumitan dekat situ. Okay, jadi kita try jawab soalan 16A. Kalau ada tak faham beritahu boleh beritahu, yang risau. Cikgu akan jawab apa-apa soalan kamu. Kan? Tulis dekat chat lah sebab takut cikgu tak perasan kan. Okay, so ini 15A, kita try jawab 16A pula. Soalan 16A. Jadi kalau kita baca, dua pemboleh ubah X dan Y dihubungkan dengan persamaan Y sama dengan X kuasa 2 tambah 7/X. Okey, itu soalan 1. Soalan 2. Cari kadar perubahan X dalam unit S negatif 1 apabila X sama dengan 3 jika Y meningkat dengan kadar 3 unit. Okey. Jadi itu 1. Jadi 16A1. Kita ada Y sama dengan X kuasa 2 tambah 7/X. Dia suruh cari dy dx. Jadi buatlah pembezaan. Okey. Jadi ni X kuasa 2 tambah 7 X tolak 1. Belum buat pembezaan lagi. Kita just simplify dia.
Jadi dy dx sama dengan 2x tolak 7, x negatif 2. And then kita ada 2x tolak 7 per x kuasa 2. Okay, ini pembezaan dia kan. Dia minta dy dx dia. Jadi kita dah dapat dekat sini. Dy dx untuk soalan 1. Okey, lepas tu dia bagi tahu cari kadar perubahan x. Kadar perubahan x. Dia nak kadar perubahan x. Baca dia dulu. Dia nak kadar perubahan x, bukan dia nak kadar perubahan y. Okey, lagi seterusnya dia bagi tahu y meningkat dengan kadar 3 unit. Alright. Jadi apa yang dimaksudkan dengan y meningkat dengan kadar 3 unit, itu maksud dia adalah dy dt. dy dt maksud dia adalah ni, 3. dy dt sama dengan 3. Itu maksud y meningkat dengan kadar 3 unit. Okay, dy dx kita dah dapat tadi. Jadi dy pada koordinat x sama dengan 3, kita nak tahu dy dx berapa. Dy dx kita akan dapat masukkan 2 dalam 3, x dalam 3 dalam x, tolak 7 bahagi dengan 3 kuasa 2. Jadi 2 dalam 3, 6. Tolak 7 per 9. Okay, jadi kat sini cikgu dah kira dy dx kita akan dapat dy dx nilai dia adalah sebanyak 47 per 9. dy dx kita adalah 47 per 9. Okay, belum selesai lagi. Sebab apa dia nak ni? Dia nak kadar perubahan x. Kadar perubahan x. Kadar perubahan x ni kan, baca dulu. Dia bukan nak kadar perubahan y. Jadi kadar perubahan x, untuk kadar perubahan x adalah macam ni. Okay, ni nombor 2 tadi. Kadar perubahan x. Okey, jadi kadar perubahan x adalah apa? Kadar perubahan x adalah dx dt. Kan, dx dt. Jadi dx dt macam mana nak buat? Dx dt adalah dx dy darab dengan dy dt. Sebab apa kalau pelajar tengok kat sini, kita macam boleh potong dy dengan dy ni. Jadi yang tinggal apa? Dx dt. Jadi dia macam tu. Okay, dx dy. Dx dy kita tak ada. Yang kita ada adalah apa? Kita ada dy dx kan, 47 per 9. Okay, jadi 47 per 9 kat sini. Cikgu ajar satu benda. Dy dx kita adalah 47 per 9. Bila kita nak dx dy, dx dy adalah 9 per 47. Boleh faham tak? Dy dx dy, bila kita nak dx dy, terbalikkan je kan. Nilai tadi tu kita terbalikkan. Jadi maksudnya kita terbalikkan nilai ni kan. Kita terbalikkan nilai 47 per 9 tadi. Yang ni terbalik dengan yang ni. Sebab apa? Dx dy ni kan terbalik untuk dy dx. Jadi dapatlah 9 per 47. Sekarang ni barulah boleh kira dx dt kita. Masukkan nilai yang kita ada. Dx dt sama dengan dx dy. Dx dy kita 9 per 47. Darab dengan dy dt. Dy dt kita apa? Dy dt kita adalah 3. Darab dengan 3. Jadi kat sini cikgu dah siapkan kira-kira kan. Jadi 9 per 47 darab dengan 3. Tekan calculator. Sekejap cikgu keluarkan calculator cikgu. Kita ada 9 per 47. Darab dengan 3. Kita akan dapat jawapan dia adalah 0.5744. Jadi jawapan dia 0.5744 unit S negatif 1. Jadi ini jawapan untuk 16A1 dan 16A2. Okey tak? Boleh faham tak? Ada soalan tak? Boleh faham semua? Jadi itu soalan 16A. Okey. Sebab 16 ni mungkin agak pening sikit. Tak apa, cikgu tunjukkan lagi satu example. 16B. Kita try buat soalan 16B. Kita buat soalan 16B pula. Kita tengok macam mana.
Yang mana kalau dalam pecahan. Oh, kalau nak tulis jawapan dalam pecahan. Okey. Boleh Fatimah, kan? Kalau nak tulis dalam pecahan pun boleh, kan? Jadi yang ni lah kan, yang tadi tu kan. Jadi kalau dalam pecahan, dia adalah 27/47, boleh juga, kan? Kalau nak selamat, tulis dua-dua, kan? Lagi selamat. 27/47. Ataupun 0.5744 unit. Okey, boleh Fatimah. Okay, kita buat soalan 16 B. Jadi macam kawan kamu tanya tadi tu, boleh buat dalam pecahan kan? Boleh pecahan, titik perpilihan pun boleh. Okay, 16 B. Soalan 16B ni dia kata sebuah kubus mengembang dengan keadaan sisinya meningkat dengan kadar 2 cm per saat. Kan? Cari kadar perubahan jumlah luas permukaan dalam sentimeter kuasa 2 apabila isi padunya ialah 125 cm kubik. Okay. Jadi kubus bentuk dia macam ni, kubus. Kan? Jadi kubus ni bentuk dia macam ni. Okay, sekejap. Cikgu lukis lawa sikit. Nanti korang marah pula. Jadi kubus bentuk dia macam ni. Yang mana panjang dia adalah sama. Itu kubus. Jadi kita anggap panjang dia adalah X. Panjang dia adalah X. Dia bagi tahu keadaan sisinya meningkat dengan kadar 2 cm. Keadaan sisinya meningkat dengan kadar 2 cm persegi. Okey, jadi apa yang dimaksudkan dengan itu? Itu adalah dx. Okey, sekejap. Jadi itu adalah apa dia? Apa maksud tadi tu? Jadi sekarang ni dia kata cari kadar perubahan jumlah luas. Dia nak kadar jumlah luas kan? Jadi 2 dekat sini tadi tu dx dt sebenarnya kan. Yang ni, 2 ni tadi tu dia adalah dx dt. Sebab dia beritahu sisi dia. Sisi dia apa? Kita letak sebagai x tadi kan. Jadi dx dt adalah 2. Okey, sekarang dia nak apa? Kadar perubahan jumlah luas. Dia nak kadar perubahan jumlah luas. Jumlah luas permukaan. Apabila isi padunya ialah 125. Dia beritahu isi padu dia 125. Kan? Okey. Sebelum tu yang dia nak adalah jumlah luas. Jadi luas dia nak dl dt. And then dia bagi tahu apa? Dia bagi tahu isi padu, kan? Isi padu. Jadi kat sini pertama sekali apa yang kita boleh buat, dia bagi tahu isi padu dia adalah 125 kan? Isi padu dia bagi tahu adalah 125. Isi padu, formula isi padu macam mana? Kalau kita ada isi padu, jadi anggaplah bentuk ni macam ni. Bentuk kubus macam ni. Okay, bentuk kubus macam ni. Isi padu. Jadi kita ada X, kita ada X, kita ada X. Jadi isi padu adalah X darab X darab X, dia akan jadi X kuasa 3. Jadi X kuasa 3 ni dia beritahu tadi 125. X kuasa 2, 3 sama dengan 125. Jadi bila kita nak cari X, kita dapat X adalah 5. Kan? Pindahkan punca kuasa 3 tadi. Pindah ke kanan. Jadi kita dapat X kita adalah 5. Okey, kita dah dapat X, kita dah dapat dx dt. Sekarang ni dia nak dl dt. Kan, bila dia nak dl dt, okey, tulis macam ni. Kan, bila dia nak dl dt, bila kita nak cari sesuatu dl dt kan, buat macam ni. Tulis dl dt darab dengan dt sekejap. Okay, dl dt darab dengan dl dx darab dengan dx dt. Baru betul. Sebab dia seakan-akan kita boleh cancelkan kan. Seakan-akan kita boleh cancelkan dx dekat sini. Jadi dl dx kita tak jumpa lagi kan.
dl dx kita tak jumpa lagi. Jadi kita tahu dl kita tadi tu, luas kita apa dia? Luas adalah luas L. Luas kita panggil dia sebagai L. Luas formula luas adalah X kuasa 2. Jadi kita nak cari dl dx. dl dx adalah 2x. Jadi 2x ni masukkan x yang kita dapat 5 tadi tu, kan? Masukkan x yang 5 tadi tu sama dengan 2 darab 5 dapat dl dx kita adalah 10. Jadi dah dapat dl dx. dx dt pun dah dapat 2 kat sini. Jadi sambung dekat tepi ni. Maka dl dt, cikgu tulis lagi sekali supaya korang senang nampak. dl dx darab dengan dx bahagi dengan dt. dl dx kita dah dapat nilai dia adalah 10. Nilai dia adalah 10 darab dengan dx dt. dx dt kita adalah, sekejap, betul ke cikgu kira ni? X kuasa 2, 2x. dl dx 12x. Kenapa 12x? Sekejap cikgu tengok dulu. Okey, sorry cikgu tersilap kira, kan? Luas permukaan dia ada 6, kan? 6 kali x kuasa 2. Sebab kita nak cerita pasal ni, isi padu kan? Jadi dalam isi padu kita ada 6 luas, kan? Kita ada luas dia ada 6, kan? Jadi bentuk isi padu macam ni lah, kan? Bentuk isi padu. Jadi dia ada 6 sisi, kan? Sebab tu luas kita ada 6x kuasa 2, kan? 6x kuasa 2. Jadi dia akan jadi 12x lah lepas kita buat pembezaan. 12x kena darab dengan 5. 12 darab 5 dapat 60. Okay, sorry, cikgu buat kesilapan tadi, kan? Jadi dl dx kita 60. Sebab apa tadi? 6 tadi tu. 6 sisi yang cikgu cakap tadi tu, kan? Sebab dia bagi tahu 6 sisi, kan? 6 sisi. Okay, jadi bila kita dah dapat 6 sisi 60 tadi, 60 akan darab dengan dx dt. Jadi dx dt kita 2. Dapat daripada sini tadi. Awal-awal dia bagi. Sama dengan 60 darab 2 sama dengan 120 unit per saat. Jadi ini jawapan untuk 16B. Okey, boleh faham? Okey, ada soalan ke? Tak ada Kalau soalan boleh beritahu. Jadi itu 16B tadi, kan? Kalau cikgu laju sangat pun boleh beritahu, kan? Kita nak laju sebab apa? Bukan apa? Sebab kita ada sejam, kan? So, tak sempat cover semua. Jadi ni 16B tadi. Yang dia nak cari adalah kadar perubahan jumlah luas. Jadi kadar perubahan jumlah luas tu dl dt tadi tu lah. dl dt nak buat dia dl dx darab dengan dx dt. Okey, seterusnya. Kita tengok soalan nombor 17. Jadi kita dah nak habis ni pembezaan, kan? Kita ada beberapa soalan lagi. Kita tengok soalan nombor 17. Soalan nombor 17, kita ada tentukan perubahan kecil dan penghampiran bagi setiap yang berikut. Okey, jadi kita try buat soalan 17A. Soalan 17A, dia berbunyi seperti berikut. Diberi persamaan suatu lengkung ialah Y punca kuasa X kuasa 2 tambah 2. Okay, itu adalah dia punya ni. Cari pertama dy dx. Kedua, cari perubahan kecil bagi Y sekiranya X bertambah dari 4 ke 4.03. Okay, jadi apa yang kita boleh buat pertama sekali, cari dy dx dulu. Dia nak dy dx. 17A1. Dia beritahu Y adalah X kuasa 2 tambah 1 per 2. Tambah 2. Semua sekali punca kuasa 2. Jadi Y ini kita boleh tukar jadi apa? Y sama dengan X kuasa 2 tambah 2 tutup kurungan
kuasa 1/2 kan. Sebab punca kuasa tu maksud dia kuasa 1/2 sebenarnya kan. Maksud dia punca kuasa 1. Maksud dia kuasa 1/2. Ini satu benda yang korang kena tahu kan. Jadi bila kita nak cari dy dx, kuasa bawa ke depan 1/2. Yang dalam ni salin je, x kuasa 2 tambah 2. Kuasa ni tolak dengan 1. Jadi kita akan dapat negatif 1/2. Kan, 1/2 tolak 1 akan dapat negatif 1/2. And then yang dalam ni pun buat pembezaan 2x kan, yang dalam ni. X kuasa 2 ni bila buat pembezaan akan jadi 2x. Okay, jadi apa lagi yang kita boleh buat? Jadi kalau tengok ke sini 1/2 dengan 2x boleh potong. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi 1 potong. Okay, jadi sekarang ni nampak negatif 1/2. Okay, jadi dy dx kita dia akan jadi macam ni. X ni tinggal dekat atas. Yang bawah ni biar dekat bawah. X kuasa 2 tambah 2. Sebab dia kuasa negatif dekat sini. Dia akan kuasa negatif 1/2. And then boleh simplifykan lagi. Dia akan jadi X per X kuasa 2 tambah 2 punca kuasa. Kan, sebab macam cikgu cakap tadi, kuasa 1/2 tadi tu adalah, maksud dia punca kuasa 2. Kan, yang ni 1/2 lah. Kuasa 1/2. Okay, jadi ini dy dx kita. X per punca kuasa X kuasa 2 tambah 2. Okay, selesai yang nombor 1. Kita buat nombor 2. Dia suruh cari perubahan kecil bagi Y. Dia nak suruh cari perubahan kecil bagi Y. Jadi perubahan kecil bagi Y apa? Perubahan kecil bagi Y sebenarnya yang dia nak adalah ni. Delta Y. Delta Y. Itu yang dia nak. Sekiranya X bertambah dari 4 ke 4.03. Okey, jadi apa maksud dia? X bertambah dari 4 ke 4.03. Maksudnya delta X kita adalah 4.03 tolak 4 tadi tu. Kita akan dapat 0.03. Delta X kita adalah 0.03. Okay, itu baru siap macam tu kan. Kita tak selesai lagi. Kan, jadi bila kita nak cari delta Y kan. Delta Y bahagi dengan delta X dia sama ataupun lebih kurang orang cakap kan. Dia lebih kurang dengan delta dy dengan dx. Jadi bila kita nak cari delta Y, delta X ni akan naik atas. Jadi delta Y dia lebih kurang dengan dy dx darab dengan delta X. Ini maksud dia. Okay, apa lagi yang kita boleh buat? Kita terus isi lah kan. Jadi dy dx kita adalah X bahagi punca kuasa X kuasa 2 tambah 2. Delta X kita 0.03. Sekarang X kita tahu. X kita adalah 4 kan. X kita adalah 4. Jadi gunakan maklumat X sama dengan 4 tadi tu. Okay, cikgu buat ke tepi ya kan. Sebab dah nak siap dah pun. Jadi X sama dengan 4. Delta Y kita, okay, delta Y kita masukkan 4 dalam ni kan. Delta Y kita adalah 4 bahagi dengan, tak muat pula, punca kuasa 4 kuasa 2 tambah 2 darab dengan 0.03. Kat sini cikgu dah kirakan siap-siap. Kita akan dapat jawapan dia adalah 0.028. Ni jawapan dia. Okey tak? Boleh faham tak? Boleh nampak ke? Sebab yang ni tak muat kan. 4 kuasa 2 tambah 2. Okey. Ini soalan 17A. Ada soalan? Boleh faham? Untuk soalan 17A tadi tu.
Okey, kita sambung. Kita try jawab soalan pula. Kita try tengok soalan seterusnya. Ini 17A kan, 17A. Jadi kita try jawab nombor 18 kan. Jadi B dengan C tu korang buatlah sendiri. Cuba try buat. Kan kalau ada soalan bolehlah tanya cikgu kan. Okey, nombor 18A kan, 18A pula. Kita try buat. Soalan 18A dia berbunyi, isi padu bagi sebuah apa? Sebuah belon berbentuk sfera dengan jari R meter diberi oleh, okey, ini formula lah, dia bagi tahu formula V sama dengan 4/3 pi R cube kan. Jadi R tu adalah jari tadi tu lah kan, jari. Dalam satu pertandingan belon udara panas, belon Mirza mengalami masalah kebocoran udara. Tentukan penghampiran bagi pengurangan isi padu belon sekiranya jejari belonnya berkurangan dari 2 meter ke 1.6. Jadi soalan dia nak penghampiran bagi pengurangan isi padu belon. Okay, yang warna biru adalah soalan yang soalan nak. Yang warna kuning adalah maklumat yang diberi. Jadi isi padu dia beritahu, isi padu dia tulis sebagai V sama dengan 4/3 pi R kuasa 3. Jadi yang dia nak adalah apa? Dia nak penghampiran bagi pengurangan isi padu belon. Jadi ini yang dia nak sebenarnya adalah ni. Yang dia nak adalah dV, delta V. Okay, jadi delta V, untuk kita dapat delta V, sekejap lagi ni cikgu akan tunjukkan. Sekarang kita ada V sama dengan 4/3 pi R kuasa 3. Jadi R kan, nampak R. R ni adalah kita punya pemalar ataupun kita punya unknown kalau dalam bahasa Inggeris dia. Jadi kita buat dV dr. Maksudnya kita buat pembezaan ke atas R. Jadi 3 akan naik ke depan, darab 3 kat depan. Jadi 3 darab 4/3 jadi 4. Pi R kuasa 2. Sebab kuasa 3 dia akan tolak dengan 1. Okey, seterusnya apa lagi? Seterusnya kita ada, dia bagi tahu tadi jari belonnya berkurangan dari 2 meter ke 1.6. Jadi delta R adalah 2. Okey, kita akan ambil yang last kan. Kalau tengok kat sini dia daripada 2 ke 1.6. Jadi yang ke tu, yang final dia kan. Dia punya jejari akhir. Ni akhir dia, ni awal dia. Jadi 1.6 tu tolak dengan 2 kan. Jangan silap dekat situ. Jadi ambil yang akhir tolak dengan awal. Bukan yang besar tolak kecil kan. Dia bukan, tak semestinya besar tolak kecil. Jadi 1.6 tolak dengan 2. Jadi delta R kita dekat sini, delta R kita adalah negatif 0.4. Okey, belum selesai lagi sebab kita tak dapat lagi apa yang dia nakkan. Jadi buat dekat sebelah ni, yang dia nak adalah delta V. Jadi delta V sebenarnya sama dengan delta bahagi dengan delta R lebih kurang dengan dV dr. Jadi yang kita nak adalah delta V. Jadi delta V lebih kurang dV dr darab delta R. Okey. Jadi apa yang kita kena buat, isikan saja sebab kita dah ada tadi. dV dr kita 4 pi, 4 pi R kuasa 2. 4 pi R kuasa 2 darab dengan delta R kita negatif 0.4. Okey, sambung kat tepi ni. Pada R sama dengan 2,
delta V sama dengan 4 pi, masukkan 2 dekat tempat R, jadi 2 kuasa 2 tolak darab dengan negatif 0.4. Okay, jadi kat sini cikgu dah dapat, cikgu dah kirakan delta V kita adalah, maka delta V kita adalah negatif 6.4 pi cm per segi. Kan? Jadi ini jawapan kita. Okay, ada soalan untuk 8A ni. Kan? Boleh faham ke? Untuk soalan 18A ni. Dan jadi yang dia nakkan tadi tu penghampiran bagi pengurangan isi padu. Jadi kena tahu penghampiran bagi pengurangan isi padu tu apa? Dia adalah delta V. And then delta V kita boleh dapat dengan dV dr darab dengan delta R. Jadi kita boleh dapat daripada sini. Dan maklumat tu kita dah buat siap-siap 4 pi R kuasa 2 darab negatif 0.4. Jadi negatif ni, okey Fatimah, kalau ganti pi tu boleh ke? Boleh juga. Kalau ganti pi masukkan nilai pi pun boleh. Jadi negatif 6.4 darab dengan pi. Kan? Jadi cikgu kirakan negatif 6.4 darab pi. Jawapan dia adalah negatif 20.106. Boleh. Kan? Negatif 20.1061. Boleh juga. Kan? Tapi biasanya kalau kita tinggalkan dalam pi pun boleh. Kan? Maksudnya tak apa. Kan? Okay. Alright, sama-sama. Okay, seterusnya. Kita boleh faham 18A ni? Kan? Kalau nak screenshot. Kan? Kalau salin takut tak sempat kan? Jadi screenshot je senang. Seterusnya, soalan 18B. Kita buat soalan terakhir sebab masa tinggal 4 minit je. Kan? Kita ada soalan 14B. B dia kata May, nama orang tu May. May mengukur jari dan tinggi sebuah silinder untuk mengira isi padu silinder tersebut. Namun semasa mengukur jari, 2% kesalahan pengukuran telah dibuat. Hitung peratus kesalahan dalam isi padu sekiranya tinggi silinder tersebut ialah 10 cm, biar jari sebagai R dan isi padu sebagai V. Okay, jadi dia beritahu 2% kesalahan pengukuran. Hitung peratus sekiranya tinggi dia adalah 10 cm. Yang soalan nak adalah peratus kesalahan dalam isi padu. Jadi jari sebagai R, isi padu sebagai V. Okay, jadi untuk menjawab soalan macam ni, isi padu silinder V sama dengan pi R kuasa 2 H. Jadi kita cari siap-siap dV dr. dV dr 2 pi R H. Jadi dia beritahu H adalah 10. Pada H sama dengan 10, dV dr kita adalah 2 pi R darab dengan 10. Jadi kita dapat 20 pi R. Kan? 20 pi R. And then dia nak apa? Dia kata tadi, dia nak peratus kesalahan dalam isi padu. Jadi peratus kesalahan isi padu dia adalah ni. Dia nak delta V. Macam yang sebelum ni tadi. Kan? Jadi delta V, okey, lagi satu kita boleh tahu 2% kan. Delta R sama dengan 2%. 2% sama dengan apa? Sama dengan 0.02. Okey, jadi dah dapat yang tu. Kita sambung. Dia nak delta V bahagi delta R lebih kurang dengan dV dr.
Okey, jadi kita nak delta V sahaja. Delta V sama dengan dV dr darab dengan delta R. Okey, masukkan apa yang kita dah ada, 20 pi R darab dengan delta R kita. Darab dengan 0.02. Okey, and then kita boleh masukkan, jadi kat sini kita dah dapat ni. Kita dah dapat delta V kita adalah 0.4 pi R kuasa 2. 0.4. Okey, jadi 2% untuk R. Kan, ini 2% R. Jadi ni adalah 0.02 R. Jadi kita dah dapat kat sini 0.4 pi R kuasa 2. Okey, jadi kita sambung. Jadi peratus kesalahan isi padu sama dengan delta V bahagi dengan V, kan? Sebab delta V ni kesalahan, V ni adalah isi padu semuanya darab dengan 100%. Kan? Jadi kita akan dapat jawapan dia 0.4 pi R kuasa 2 bahagi dengan V. V kita tadi apa? V pi R kuasa 2 H. Kan? Pi R kuasa H. Pi R kuasa 2 H. H kita adalah 10. Jadi 10 pi R kuasa 2. Jadi apa yang kita boleh buat? R kuasa 2 boleh potong, pi boleh potong, 0.4 bahagi dengan 10. Darab dengan 100%, jawapan dia kita akan dapat 4%. Okay, so ni jawapan dia. Jadi peratus kesalahan isi padu adalah 4%. Okay, itu soalan 18B. Ada soalan setakat ni? Jadi itu soalan 18B. Okay. Okay, kalau ada soalan, cikgu buka masa sekejap kan. Patutnya dah habis kelas tapi cikgu bagi peluang kalau nak tanya soalan, boleh tanya soalan. Okay, kalau tak ada soalan, jadi itu sahaja kelas kita. Kita dah habis tajuk pembezaan. Dah habis dah tajuk pembezaan. Kita dah buat semua latihan. Jadi ada latihan bawah tu, praktis SPM. Pelajar boleh try lah buat. Boleh try buat soalan praktis SPM ni kan. Kalau ada soalan boleh tanya cikgu. Ada nombor cikgu dekat WhatsApp kan. WhatsApp group. Okay, jadi kalau tak ada soalan, jadi itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Okay, jadi jumpa lagi next class. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.